Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan kesan penghayatan rukun negara terhadap bangsa Malaysia. Bagi memenuhi kajian ini, terdapat 3 objektif yang kami dapati. Pertama adalah untuk mengetahui kesan penghayatan rukun negara terhadap individu di dalam negara. Yang kedua adalah untuk mengkaji kesan penghayatan rukun negara terhadap masyarakat di dalam negara. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mengkaji kesan penghayatan rukun negara terhadap pendidikan. Sebelum saya bercakap dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan mengenai apakah itu rukun negara. Rukun negara adalah sebuah ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Sekarang, saya akan memberikan ruang kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk membentangkan dengan lebih lanjut mengenai objektif di dalam kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Firdaus ingin berkongsi tentang objektif kajian terhadap kesan penghayatan rukun negara di dalam kalangan individu di negara Malaysia. Kita boleh melihat sejak 5 ataupun 3 tahun kebelakangan ini masih lagi banyak masyarakat yang memandang remeh penghayatan diri sendiri terhadap rukun negara. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Malaysia. Penggunaan bahasa Malaysia ni amatlah penting dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum. Seperti yang kita tahu, Perkara 152 Akta Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Tanah Melayu dan ataupun sekarang dipanggil Malaysia. Tetapi sayangnya bahasa ini telah dipandang remeh oleh segelintir pihak. Sebagai contoh, kita boleh melihat ramai ibu bapa yang mendidik anak mereka daripada kecil menggunakan bahasa Inggeris. Saya tidak katakan bahawa ini tidak bagus. Amatlah bagus untuk kita mengetahui bahasa antarabangsa. Tetapi bahasa melambangkan bangsa. Kita sebagai masyarakat Malaysia perlulah menitik beratkan perkara ini, dan penggunaan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu amatlah perlu dididik daripada kecil lagi kepada anak-anak kita. Bukan ibu bapa sahaja, malah masyarakat sekeliling juga boleh mendidik anak-anak kecil dengan penggunaan bahasa Malaysia yang penuh sopan santun dan adab. Selain itu, ada juga masyarakat yang memandang remeh dan tidak menghormati institusi beraja di negara kita. Institusi beraja amatlah penting kerana hal ini kita telah menggunakan sistem beraja daripada dahulu lagi. Sebelum kita merdeka lagi, kita sudah menggunakan sistem beraja. Hal ini adalah lambang perlembagaan negara kita. Kita tidaklah perlu untuk memandang remeh akan perkara ini kerana seperti yang kita sedia maklum, Raja-Raja Melayu merupakan tompok kepimpinan yang paling tinggi di dalam negara seperti YDP Agong. Apabila perkara ini berlaku, terdapat banyak kesan yang memberi kerugian terhadap masyarakat kita. Bahasa Malaysia akan terus dipinggirkan dan kita akan terus memartabatkan bahasa lain. Kita perlulah memartabatkan bahasa Malaysia kita supaya gah ataupun dikenali sehingga seantero dunia. Kedua, institusi beraja akan dipandang remeh, dihina dan terus dihina. Seperti kita ambil contoh, sejak 5 tahun kebelakangan terdapat banyak kes penghinaan terhadap raja. Mereka membuat flyers mengandungi mesej
yang menghina institusi beraja, kes rakyat Kelantan menghina Raja Johor, macam-macam lah. So ini merupakan perkara yang tidak elok dan tidak mempunyai tata tercela sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab. Dan ketiga, kesan terhadap negara kita, keharmonian di dalam masyarakat kita juga akan terjejas. Kita akan berlaku sifat yang memandang remeh terhadap masyarakat lain ataupun kaum lain, akan bersifat resis terhadap kaum lain, Cina, Melayu dan sebagainya. Oleh itu, semua masyarakat sama ada Cina, Melayu, India, Iban dan sebagainya, perlulah fasih akan penggunaan bahasa Malaysia. Ini kerana melambangkan negara kita. Kita perlulah menggunakan media massa dengan cara yang seeloknya. Sebagai contoh, artis-artis ataupun influencer-influencer yang terdapat di Malaysia perlulah memainkan peranan mereka, menunjukkan sifat cinta akan negara mereka. Terdapat influencer dan artis yang telah mendidik anak mereka daripada kecil, penggunaan bahasa Inggeris daripada kecil. Benda ni saya katakan amat bagus untuk budak itu kerana dah fasih berbahasa Inggeris. Tapi malangnya bahasa Malaysia ataupun bahasa ibundanya terus disisihkan. Itu merupakan contoh yang tidak elok untuk masyarakat setempat. Dan ibu bapa juga memainkan peranan dalam mendidik anak. Ramai yang cakap anak ni seperti kain putih yang kosong, yang suci. Cuma kita perlu mencorakkannya, mendidiknya. So ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang prinsip penghayatan diri terhadap rukun negara, agama, bangsa dan sebagainya. Seperti yang saya cakap tadi, penggunaan media bahasa amatlah penting sebab sekarang ramai kan pengguna media massa terdiri daripada golongan remaja. So kita perlulah menggunakan peluang ini sebaik mungkin untuk menitik beratkan penghayatan rukun negara di dalam masyarakat ataupun individu di negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akmal Hakim bin Abdul Rahman dan saya ialah panel yang kedua pada hari ini. Saya akan menerangkan objektif kedua daripada kajian ini seperti yang telah dinyatakan oleh pengacara, iaitu untuk mengkaji kesan penghayatan rukun negara terhadap masyarakat di dalam negara. Masyarakat boleh disimpulkan sebagai sebuah kelompok individu yang tinggal bersama-sama dalam satu kawasan dan saling berhubung antara satu sama lain dalam sesebuah komuniti. Oleh itu, untuk memastikan semua individu saling berhubung antara satu sama lain dalam masyarakat, penghayatan rukun negara haruslah diterapkan dalam diri masyarakat. Seperti yang semua tahu, kedaulatan undang-undang iaitu prinsip rukun negara yang keempat adalah perkara yang penting bagi membentuk masyarakat yang bagus dari segi jasmani maupun rohani. Prinsip ini secara tidak langsung dapat memastikan kesejahteraan dalam sesebuah masyarakat terus terjamin sekiranya semua masyarakat menerapkan prinsip keempat ini dalam diri mereka. Dengan adanya prinsip ini, ia juga dapat menjamin keselamatan rakyat di dalam sesebuah masyarakat dan mampu mengelakkan daripada berlakunya sebarang jenayah yang tidak diingini. Seterusnya, hal ini dapat membentuk masyarakat yang aman daripada segala ancaman dan bahaya dalam kalangan masyarakat. Rukun negara juga dapat menjaga hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Perkara ini kita dapat rujuk daripada prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Semua orang di dalam negara sepatutnya mempunyai agama masing-masing.
Hal ini amat penting kerana sudah pasti setiap agama yang dianuti amat menekankan kepentingan menjaga hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Secara tidak langsung, perkara ini mendorong masyarakat yang harmoni dapat dibentuk walaupun mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dalam sesebuah komuniti tersebut. Kita berpindah kepada panel yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Nakib bin Cik Umar. Baiklah semua. Sebagai langkah untuk kita mendapatkan kesan, wajarlah kita ketahui apakah faktor yang membawa kepada penghayatan rukun negara terhadap masyarakat di negara Malaysia. Seperti yang kami bincangkan di dalam kertas kerja, mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mempunyai Tuhan tidak akan mendapat tempat di dalam negara walaupun di mana-mana. Ini adalah dinyatakan di dalam artikel Malaysia Kini pada tahun 2021 yang ditulis oleh Syahir Adnan. Kenyataan ini berkait dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, di mana ini menjadi faktor bahawa setiap masyarakat akan menekankan satu prinsip, iaitu berpegang teguh kepada Tuhan mengikut kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan bahawa pentingnya rakyat Malaysia untuk mempunyai pegangan agama dan tidak bersifat liberal. Apa yang akan terjadi jika dunia tiada undang-undang? Undang-undang amatlah penting di dalam sesebuah negara. Kerana itulah prinsip rukun negara yang keempat berbunyi kedaulatan undang-undang. Dengan wujudnya prinsip ini, setiap masyarakat di Malaysia akan mengikut setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di dalam masa yang sama, mereka akan memandang bahawa perkara ini diwujudkan sebagai satu perkara yang amat penting untuk memajukan sesebuah negara. Perkara-perkara yang saya nyatakan di atas adalah menjadi faktor penghayatan rukun negara terhadap masyarakat di negara dan juga pentingnya rakyat Malaysia untuk menghayati rukun negara. Kerana rukun negara merupakan prinsip yang amat penting bagi setiap rakyat di negara Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Yeremia Lindung bin Thomas. Kesan penghayatan rukun negara terhadap pembentukan bangsa Malaysia yang seterusnya adalah melalui pendidikan. Antara kunci kejayaan sesebuah negara untuk mencapai kemerdekaan adalah melalui pendidikan. Sistem pendidikan amat penting di Malaysia kerana bukan sahaja menjadi fungsi kebajikan dan sosialnya di mana kanak-kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali berbagai budaya dan bangsa di negara ini. Pendidikan di Malaysia dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat, iaitu melalui penerapan kefahaman yang murni bagi mewujudkan perpaduan kaum di kalangan para pelajar. Dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1957 memiliki 3 kandungan utama dalam menentukan hala tuju pendidikan negara Malaysia. Yang pertama, bertujuan mewujudkan sistem pelajaran berkemampuan memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Yang kedua, bertujuan untuk menghasilkan pelajar berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka. Yang ketiga, bertujuan memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan, khususnya menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Secara umumnya, setelah rukun negara digubal dan disampaikan kepada rakyat Malaysia, para pelajar sekolah diwajibkan menghafal 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara ini sering dipaparkan di pelbagai medium, antaranya seperti muka belakang buku latihan sekolah, poster di belakang pejabat dan di tembok bangunan awam dan swasta. Rukun negara turut digubal dalam bentuk lagu untuk memberi penekanan terhadap kepentingan dan manfaat mematuhinya. Namun sedemikian, sejauh manakah sekolah memahami
dan menghayati ideologi negara tersebut. Penghayatan rukun negara saja tidak mencukupi karena penghayatan ideologi negara ini adalah tidak lengkap dan boleh mengelirukan. Oleh itu, kajian yang dilakukan ini adalah untuk menilai sejauh manakah kesan penghayatan rukun negara terhadap pembentukan bangsa Malaysia melalui pendidikan. Kajian ini amat penting kerana penghayatan daripada rukun negara dapat memupuk nilai dan sikap murni pelajar bagi membina model insan yang lebih unggul. Tanpa penghayatan rukun negara ini, ilmu dan kemahiran berkemungkinan tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan negara. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang terakhir. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa rukun negara amat penting bagi semua lapisan masyarakat, tidak kira usia tua atau muda. Tanpa rukun negara, sudah pasti berbagai tragedi pertumpahan darah dan rusuhan kaum di merata tempat akan berlaku. Jadi, sudah terbukti bahawa rukun negara memainkan peranan penting dalam pembentukan negara, bukan sahaja dari segi nilai murni, malah dari segi pelbagai sektor yang ada dalam negara kita. Sekian daripada kami. Terima kasih.